Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rafizi akhirnya nekat dan muktamad meninggalkan jawatan beliau di dalam kabinet. Meskipun telah diusahakan untuk dipujuk, tetapi Rafizi kekal dengan pendirian untuk meninggalkan jawatan beliau di dalam kabinet pimpinan Anwar Ibrahim. Hari ini akhirnya Rafizi bersuara, mendedahkan perkara yang ramai tak pernah tahu. Dia akhirnya dengan penuh keberanian menyuarakan apa yang terbuku di dalam hati beliau selama ini. Rafizi akhirnya mengongsikan 4 petua dalam ucapan terakhir di Kementerian Ekonomi. Tentunya petua ini adalah petua yang ditunggu-tunggu. Meskipun Rafizi seringkali diejek, dikecam, dicemuh dengan berbagai gelaran seperti Raja Formula dan sebagainya, tetapi tidak boleh dinafikan. Pencapaian Rafizi luar biasa. Beliau bercakap, berkata, melaksanakan berdasarkan fakta dan data. Bukan macam orang lain, guna air liur, guna sentimen semata-mata. Tapi pencapaian air liur saja. Tiada apa-apa makna, tiada pencapaian langsung. Jadi, apakah 4 petua yang dikongsikan oleh Rafizi dalam ucapan terakhir di Kementerian Ekonomi itu? Kita akan rungkai dan kita akan huraikan, kita akan kupas semua itu dalam ulasan kali ini. Saya nak kongsikan dengan Anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini bukan obat, ini terapi imun, meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat sehingga 400%, membimbing, mendidik, dan membuatkan imun badan kita menjadi bijaksana dan menaturalkan ataupun menyeimbangkan imun badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita akan melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Anda sebutlah apa jenis sekalipun penyakit, dengan peningkatan daya imun tubuh badan, semuanya boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan kita. Jadi, produk ini adalah diiktiraf, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Dan kalau anda nak tahu, produk ini halal dan juga lulus KKM. Bagi yang ingin mendapatkannya, sila hubungi nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama kerana nanti sudah kita terlambat dengan penyakit yang makin besar, makin meneruk, baru kita cuba dapatkannya, itu mungkin dah terlambat. Ingat, lebih baik bermula mencegah daripada awal sebelum menjadi lebih parah. Baiklah, saudara-saudara sekalian, dalam ucapan terakhir Rafizi kepada para pegawai Kementerian Ekonomi, Rafizi menyampaikan rangkaian kata-kata semangat mengenai usaha untuk mengubah dunia, keteguhan menghadapi kritikan dan tekad terhadap suara hati sendiri. Menerusi satu petikan yang dikongsikan di media sosial, ahli Parlimen Pandan itu berkata banyak isi ucapannya berkisar pada 4 petua dalam menjalankan tugas. Petua pertama berkisar kepada kata-kata ahli antropologi budaya dan penulis Amerika Syarikat, Margaret Mead, yang percaya bahawa sekumpulan kecil warga yang berfikir dan komited boleh mengubah dunia. Perubahan tidak pernah digerakkan oleh satu kumpulan yang besar. Perubahan berlaku kerana keyakinan satu kumpulan kecil yang ada kesedaran, kata Rafizi. Bagi mendepani pihak yang mengkritik pula, Rafizi mengambil kata-kata bekas Presiden Amerika Syarikat Theodore Roosevelt yang mengingatkan bahawa apa yang penting bukanlah pengkritik tetapi mereka yang berada di gelanggang. Apabila kita ingin melakukan sesuatu perubahan, lebih ramai yang mencemuh dan menghina. Lebih ramai yang rasa mereka pakar segalanya. Kalau kita cadang formula, mereka mengejek. Tetapi lebih baik menjadi orang yang bergelut di dalam gelanggang dan cuba membawa perubahan daripada tukang sorak di luar. Tukang sorak di luar hanya menang sorak, tetapi tidak pernah faham erti kemenangan atau kekalahan, tambah Rafizi. Rafizi sebelum ini sering disindir sebagai Raja Formula oleh pihak yang mengkritiknya. Ekoran kecenderungannya terhadap pengiraan terperinci model ekonomi dan hujah berasaskan data. Menyentuh soal perubahan bekas timbalan Presiden PKR itu turut mengulang kata-kata hikmat
Yang sering disebut kegilaan ialah melakukan perkara yang sama berulang kali, tetapi mengharapkan hasil yang berbeza. Apabila kita ingin membawa perubahan, bila ada peluang melakukan perubahan, janganlah kita mengulangi apa yang telah dibuat sebelum ini yang menjadi punca kepada masalah yang memerlukan perubahan. Itu adalah satu kegilaan, katanya. Akhir sekali, Rafizi menekankan kekuatan prinsip dan suara hati. Dengan memetik kata-kata ahli fizik Jerman Max Planck yang menyifatkan kedua-duanya sebagai mahkamah tertinggi pentas pengadilan muktamad yang perlu dijawab oleh setiap individu. Mahkamah terakhir di mata dunia ini ialah prinsip dan keyakinan kita. Kita boleh menang yang lain, tetapi mahkamah rayuan terakhir di mata orang lain ialah penilaian bagaimana kita hidup dan dengan prinsip dan keyakinan kita. Orang lain mungkin tidak bersetuju dengan pandangan kita, tetapi mereka tidak boleh menidakkan kehormatan yang datang daripada hidup yang berlandaskan prinsip. Rafizi sebelum ini meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi selepas gagal mempertahankan jawatan timbalan Presiden dalam pemilihan PKR di tangan Nurul Izzah. Anwar yang juga Presiden PKR sebelum ini menolak dakwaan nepotisme dalam pemilihan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim menang besar. Kalau selama ini ramai orang yang menganggap Anwar Ibrahim sebagai gagal, sebenarnya itu adalah penipuan belaka. Sebenarnya itu satu fitnah yang luar biasa. Hari ini kita digemparkan dengan berita Malaysia naik 11 anak tangga WCR 2025. Ini satu berita yang memang sangat luar biasa. Ini bukti reformasi kerajaan Madani berhasil. Saudara, apapun orang kata, sebenarnya kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang mencapai KPI. Pencapaian membanggakan Malaysia dalam laporan penerapan daya saing dunia WCR 2025 memberi petunjuk jelas bahawa usaha reformasi kerajaan Madani sedang membuahkan hasil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mampu melonjak lebih jauh dengan tekad politik, iltizam seluruh jentera kerajaan serta kerjasama erat sektor swasta. Menurut beliau, prestasi memberangsangkan dalam perdagangan kecekapan pentadbiran dan persekitaran pelaburan menjadi asas kukuh kepada kemajuan ekonomi yang inklusif dan mampan. Alhamdulillah, Malaysia mencatat lonjakan membanggakan dalam WCR 2025 apabila naik 11 anak tangga ke kedudukan 23 daripada 69 ekonomi berbanding tempat ke-34 tahun lalu, kata Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda, ini Transovictor for Life. Ini ialah terapi imun terbaik yang ada di dunia. Transovictor for Life mendidik dan meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat, meningkat sehingga 400%. Secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun tubuh badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan dan dengan menjadi bijaksananya imun badan kita, penyakit tidak akan melekat dalam badan kita, bahkan sembuh daripada dalam kerana imun badan kita yang melawan daripada dalam. Bagi mereka yang faham tentang konsep imun, pasti anda tidak akan tunggu lama-lama. Anda pasti akan mendapatkan produk Transovictor for Life ini. Jangan tunggu lama-lama. Dan untuk makluman, produk ini diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia. Produk ini lulus KKM. Produk ini adalah produk yang halal. Produk ini tersenarai dalam PDR yang menjadi rujukan doktor di seluruh dunia. Sila dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Ini adalah pencapaian terbaik sejak 5 tahun dan merupakan petunjuk jelas bahawa usaha reformasi kerajaan Madani sedang membuahkan hasil, kata Anwar. Pencapaian ini milik semua rakyat Malaysia. Ia antara asas penting dalam perjalanan kita untuk meletakkan negara dalam kelompok ekonomi paling berdaya saing menjelang 2033.
demi masa depan lebih cerah buat anak-anak kita. Sebelum ini, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI, Tengku Datuk Seri Tengku Abdul Aziz, menjelaskan bahawa kedudukan tahun ini merupakan pencapaian terbaik negara sejak tahun 2020. Tambah beliau, ia mencerminkan momentum pengukuhan ekonomi Malaysia serta usaha pembaharuan berterusan yang mengukuhkan hala 7 negara untuk berada dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing menjelang tahun 2033. Ujar beliau lagi, pendekatan kerajaan madani berteraskan prinsip whole of government membuktikan kesungguhan dalam memacu penambahbaikan dan pembaharuan struktur secara menyeluruh. Tahun lalu, media melaporkan Malaysia berada di kedudukan ke-34 daripada 67 negara WCR dan keempat dalam kalangan negara ASEAN selepas Singapura, Thailand dan Indonesia. Malaysia sebelum itu jatuh 7 anak tangga daripada kedudukan ke-27 pada tahun sebelumnya menurut laporan WCR yang dikeluarkan oleh Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD. Kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim atas kehebatan pencapaian ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, 10 NGO bergabung saingi payung besar Mahathir. Wow. Apa sudah jadi dengan persaingan-persaingan begini? Masing-masing nak menjadi hero, masing-masing nak menjadi pejuang. Tapi sebenarnya, siapa sebenarnya yang berjuang? Dan apa sebenarnya yang mereka nak perjuangkan? Itu yang menjadi tanda tanya dalam kalangan netizen. Khususnya kepada peserta-peserta payung besar ini. Kata mereka, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dahulu? Kenapa tiba-tiba sekarang bersaing sesama sendiri? Apa yang mengejutkan kita ialah ada 10 NGO ini bergabung menyaingi payung besar Mahathir. Siapa yang terlibat? Mendapatkan sokongan parti-parti dalam kerajaan madani, sejumlah 10 NGO bergabung di bawah Gerakan Kesejahteraan Umat Malaysia GKUM dalam usaha menolak payung besar pimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Pengerusi GKUM Amidi Abdul Manan berkata, mereka menolak gerakan yang dinamakan sebagai Sekretariat Orang Melayu itu kerana ia bertitik tolak daripada politik kebangsaan yang sempit. Kata mereka, atas kesedaran itu, perpaduan rakyat adalah teras yang tidak boleh diketepikan, dirosakkan maupun dipermainkan. Amidi juga merupakan pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi pertanyaan banyak dalam kalangan netizen. Apa sebenarnya yang mereka nak lakukan? Tapi sebelum itu, kita nak berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang membantu kita meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Kita kena penyakit secara umumnya kerana imun badan yang lemah. Kita sukar untuk sembuh daripada penyakit juga kerana imun badan yang lemah atau bodoh. Transfer Factor for Life meningkatkan daya imun badan kita, mendidik imun badan kita untuk melawan penyakit daripada dalam, untuk kita kuat melawan penyakit dan sembuh. Produk ini adalah produk bukan ubat. Dan produk ini adalah produk yang lulus KKM, diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia dan juga halal. Siapa yang berminat untuk mendapatkan produk ini, sila hubungi nombor yang tertera dalam video ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, masih bercakap tentang payung besar yang bersaing-saing di kalangan mereka. Amidi yang juga merupakan pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR. Kata beliau, kami dengan ini menggerakkan hasrat kesejahteraan yang dinamakan GKUM dan menyeru sama ada pemimpin atau masyarakat agar berikhtiar mewujudkan kepribadian, politik
ekonomi, sosial, teknologi, dan takbir urus yang sejahtera. Katanya pada sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Pada 4 Jun lalu, Dr. Mahathir mengumumkan penubuhan jawatan kuasa Sekretariat Orang Melayu bagi menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu berkata jawatan kuasa itu antara lain akan menjadi platform bagi menyelesaikan masalah orang Melayu yang gagal ditangani oleh kerajaan. Dia juga berkata ia boleh bagi membolehkan orang Melayu kembali menguasai kerajaan. Sementara itu, antara NGO yang bergabung di bawah GKUM adalah Pertubuhan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wadah, Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, Pertubuhan Haluan Malaysia Haluan, Dewan Perniagaan Islam Malaysia DPIM, dan Pertubuhan Kumpulan Profesor G70. Hamidi berkata penubuhan gerakan itu turut diaspirasikan oleh PKR, Majlis Hal Ehwal Agama UMNO dan Amanah. Kami mewakili NGO ingin menzahirkan rasa kasih dan sayang terhadap agama, bangsa dan negara kami. Kami sedar Malaysia sebagai sebuah negara dibina atas kepelbagaian latar sama ada agama, bangsa dan budaya, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Anda dapat melihat gerakan ini dapat menandingi Mahathir ataupun adakah mereka sama-sama akan senyap dan tidak akan berfungsi dengan lebih berkesan? Kalau Anda suka, sila share, tinggalkan komen Anda dan kita jumpa lagi. Bye-bye.